إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه. Hadirin sedang Jumat yang dikasihi sekalian, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bertakwalah kepadanya dengan sebenar-benar takwa, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih kita berada di dalam bulan Ramadan, yang mana pada hari ini adalah hari yang ke-27. Semua itu adalah taufik dan juga hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak beberapa hari lagi kita akan berpisah daripada bulan Ramadan, ataupun bulan Ramadan akan berpisah daripada kita. Hati bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan duka cita dengan sebab pintu syurga akan ditutup dan juga pintu-pintu neraka akan dibuka, dan juga syaitan akan dikeluar daripada ikatan ataupun belenggu Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ahli Jumaat yang dikasihi sekalian, bagaimana orang yang dia beriman, dia tak duka cita dengan Ramadan akan berpisah daripada dia. Kerana bulan Ramadan adalah bulan yang Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat kepada kita. Bulan Ramadan adalah bulan yang Allah taala beri keampunan al-maghfirah kepada kita. Bulan Ramadan yang mana sepenuh bulan adanya itqum minan nar, kebebasan daripada api neraka. Semua ini adalah benar yang Allah Subhanahu wa taala beri keistimewaan kuampik kepada bulan Ramadan, yang mana Allah Subhanahu wa taala tak beri kepada bulan-bulan yang lain. Bulan Ramadan adalah bulan yang Allah taala beri hidayah kepada kita. Beri hidayah kepada kita untuk kita boleh berqiyam, untuk kita boleh bersiam, untuk kita boleh beribadat kepadanya. Tetapi apabila keluarnya daripada bulan Ramadan, belum tentu lagi, ataupun kita tak yakin, kata Allah Subhanahu wa taala nak beri taufik, nak beri hidayah kepada kita seperti mana Dia telah beri kepada kita pada bulan Ramadan ini.
Katanya Ibn Rajab Al-Hambali, seorang ulama yang meninggal dunia pada tahun 795 Hijrah, kaifa la tajri lil mu'min ala firaqi Ramadan dumu'un wa huwa la yadri hal baqiya lahu fi umrihi ilaihi ruju'un. Bagaimana orang yang dia beriman kepada Allah Ta'ala, dia tak duka cita, dia tak menangis dengan Ramadan akan berpisah daripada dia. Kerana belum tentu tahun depan ataupun umur dia selepas daripada ini, adakah dia akan berjumpa lagi dengan bulan Ramadan. Belum tentu lagi kita nak berjumpa juga kedak kepada bulan Ramadan pada tahun yang lepas ataupun beberapa tahun lagi selepas daripada ini. Dengan sebab itu, tidak beberapa hari lagi yang kita akan berpisah, yang kita akan keluar daripada Ramadan. Apa yang kita patut kena buat? Apa yang patut kita kena tahu sebelum kita akan keluar daripada bulan Ramadan? Hadirin ahli Jumaat yang dikasihi sekalian, yang pertama sekali iaitu asyukru, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana ingatlah bahawa sehidup kita yang penuh dengan beribadah, khususnya pada 10 akhir pada bulan Ramadan. Kadang-kadang kita tidur beberapa jam sahaja, kita penat, kita letih untuk nak beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahawa itu adalah hidayatun minallah, hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah Taala beri banyak yang kita boleh buat pada bulan Ramadan. Bersyukur kepada Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala kita boleh siam pada bulan Ramadan. Cuba kita ingat, kalaulah tidak ada siam pada bulan Ramadan, kita nak ambil harapan daripada mana? Kita nak ambil harapan daripada mana untuk nak dapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala? Kita nak ambil keyakinan daripada mana yang kita rasa kata kita akan dapat pahala yang banyak, yang tergana-gana daripada Allah Subhanahu wa taala? Kalaulah tidak ada berpuasa, kita nak tahu balas mana kata balasan di sana yang Allah Taala sedia bagi orang yang shaimun adalah salah satu pintu syurga yang namanya Ar-Rayyan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah Taala turunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bersyukur dengan kita ada Al-Quran, bersyukur kita hari ini ada isi-isi Al-Quran yang kita boleh belajar. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kita ada dustur yang namanya Al-Quran. Cuba kita mengkhayalkan kalaulah hidup di dalam dunia ini tanpa Al-Quran. Hidup kita dalam dunia ini tidak ada Al-Quran, bagaimana kita hidup yang akan berhidup kepada Allah Subhanahu wa taala? Kerana pada hari ini sendiri ada Quran pun banyak mana lagi daripada kalangan umat Islam yang mereka tak kenal Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Al-Quran yang ada pun banyak mana lagi umat Islam yang tak semaya, umat Islam yang tidak berpuasa, umat Islam yang tidak bergaduh untuk nak beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun surah pada bulan Ramadan, ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyal syarr aqsir. Surah yang dipanggil kata, hey orang yang suka nak buat kebaikan, terus lagi. Orang yang suka ataupun niat azam nak buat kejahatan, buatilah. Tapi pada hari ini pintu neraka duk tutup dah, banyak lagi umat Islam yang duk pergi jalan goh pintu neraka untuk nak masuk di dalam api neraka. Subhanallah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala bui kita boleh mengihyakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu semayanya qiyam Ramadan. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kalaulah tidak ada semaya qiyam, kita tak tahu kata balas mananya cara hidup orang yang salihin, orang yang jujur dia hidup balas mana. Orang yang jujur dia hidup balas mana? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata
fa innahu da'bus salihin min qablikum, kerana semaya qiyam ini, semaya tahajud, semaya malam adalah cara hidup bagi orang yang jauh pada zaman dulu mereka buat. Kalaulah kita tidak ada ataupun tidak dapat nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita boleh qiyam pada bulan Ramadan, kita tak tahu kata bagaimana Nabi SAW dia rasa penat untuk nak mendirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita tak sama dengan Nabi SAW. Semaya tak sama, panjang kualiti kunapak bersama dengan Nabi tak. Tapi kita usaha sebanyak mungkin untuk kita nak cuba berdiri wilama menghadapi kepada Allah Subhanahu wa taala, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan kata Allah Subhanahu wa taala sedang duk tengok kepada kita. Dengan kesernakan halawatul iman, keimanan kita yang sangat tinggi, yang kita duk berdiri walaupun letih, walaupun penat, walaupun tu email baca panjang pun, kita rasa ini adalah kita sedang duk berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Letih, penat, mengatuk, tapi kita duk mikir kata Allah Subhanahu wa taala duk tengok. Seolah-olah kata kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita nampak Allah taala duk depan kita. Tetapi walau bagaimanapun kita tak nampak tengok Allah Subhanahu wa taala, kita yakin kata Allah Subhanahu wa taala sedang duk nampak kita duk berdiri, duk letih, duk teriak, duk menangis dengan sebab kita khasyah, takut daripada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala sebut akhir pada ayat yang atas berkata syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran. Hujung akhir ayat tu kata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bertakbir pada hari raya untuk kita nak tunjuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab Allah Taala beri hidayah kepada kita sepenuh bulan Ramadan. Hadirin ahli Jumaat yang dikasihi sekalian. Yang keduanya yang patut kita kena buat sebelum Ramadan akan berpisah daripada kita, iaitu kita banyak lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi sebelum daripada ni 27 hari ataupun semenjak kita masuk iktikaf, kita telah senang kerongkan kita, projek kita kepada Allah Ta'ala yang banyak. Kita minta ni kepada Allah Ta'ala, kita minta itu kepada Allah Ta'ala, kita minta banyak perkara yang kita telah minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi di antara benar yang kita kena minta lagi, dengan masa tak beberapa hari yang kita akan keluar daripada bulan Ramadan, ataupun sehengganya kita keluar daripada Ramadan pun, kita kena berdoa lagi, iaitu kita berdoa kepada Allah Ta'ala, Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana. Berdoa semoga Allah Ta'ala terimakan amalan kita. Kerana sahabat dulu ataupun as-salafus salih dulu pun, mereka lebih hebat daripada kita lagi, mereka lebih banyak lagi, mereka lebih penat lagi untuk beribadat ataupun dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi mereka tak biasa yakin, tak biasa senang hati kata amalan yang mereka penat, amalan yang mereka letih itu cerak kata Allah Ta'ala akan terima dah. Katanya Abu Darda radhiyallahu anhu, la an a'lam ay yataqabbal Allahu minni rak'atain khairum min ad-dunya wa ma fiha. Abu Darda seorang sahabat Nabi yang suka beribadat kepada Allah Ta'ala, dia telah kata-kata, kalaulah aku tahu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terima hanya semaya sunat aku 2 rakaat, semaya malam ke ataupun semaya sunat mana-mana yang aku tunaikan kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya 2 rakaat, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia ini dan juga apa sahaja yang berada di dalam dunia. Sahabat mereka semua pakat kata belaka, Fak kami ni takutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tak terima amalan.
Tidak ada seorang mana pun daripada kalangan sahabat kata, fak kita ini adalah iman seperti iman para malaikat. Para malaikat Allah Ta'ala terima kerana mereka tidak buat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan sebab itu para as-salafus salih dulu, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Keluar daripada bulan Ramadan tak tenang hati lagi. Bimbang katanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak terima amalan dia. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak terima amalan dia. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu ayat Quran kata walladzina yu'tuna ma walladzina Allah Subhanahu Wa Ta'ala firman kata walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun. Orang yang dia buat sedekah, bersedekah dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri, tetapi hati mereka ada wajilah, perasaan kata bimbang, perasaan tak tenang. Aisyah dengan ayat ning daripada Nabi SAW, ya Rasulullah, adakah mereka itu yang telah bersedekah dengan sebab mereka ambil harta daripada curi, ataupun mereka dengan sebab mereka minum arak dan juga mereka buat sedekah? Nabi SAW kata, la ya bintas Siddiq. Mungkin maksud kata mereka curi harta dan juga mari buat sedekah, sehingganya mereka rasa kata tak yakin ataupun rasa kata bimbang kata amalan itu, amalan sedekah itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak terima. Tapi Nabi SAW sebut kata walakinnahum alladhina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun wa hum yakhafuna alla yuqbala minhum. Tetapi mereka adalah golongan yang semaya banyak dan juga yang puasa banyak, yang buat sedekah banyak, tetapi mereka ada perasaan takut dalam hati mereka kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala boleh jadi tak terima amalan-amalan mereka itu. Katanya Malik bin Dinar, seorang salafus salih dulu kata, al-khawfu, Malik bin Dinar katanya al-khawfu min amalin la yuqbal ashaddu minal amal. Ketakut perasaan yang takut kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak akan terima amalan itu lebih berat daripada masa aku nak buat ibadat atau buat amalan, bangun diri untuk nak bersobat untuk buat amalan ataupun beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala lagi. Bangun nak buat, boleh dapat taufik ataupun nak buat satu ibadat yang penat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala lebih berat dah. Tetapi yang lebih berat laginya, bimbang katanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak terima amalan yang kita buat semua. Dan juga yang ketiga, yang pasti kita kena buatnya, iaitu kita kena cari jalan. Nak apalah mana kita beristiqamah. Terus lagi sentiasa buat lagi amalan yang kita buat apa sahaja pada bulan Ramadan, kita terus buat lagi selepas daripada bulan Ramadan. Jangan menjadikan satu orang yang amalan banyak pada bulan Ramadan, tapi apabila keluar daripada Ramadan, amalan yang biasa buat pada bulan Ramadan hilang habis. Istiqamah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Dan juga ingatlah bahawa beristiqamah, amalan gapo sahaja yang kita buat pada bulan Ramadan dan juga kita terus buat lagi selepas daripada bulan Ramadan itu, ulama yang kata alamatun min qabuli amalin, adalah alamat tanda yang tunjuk kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala terima amalan kita. Katanya Ibn Rajab Al-Hambali, muawadatus siyam ba'da siyami Ramadan alamatun ala qabuli sawmi Ramadan, fa inna Allah Ta'ala idza taqabbala 'amala 'abdin waffaqahu li'amalin salihin ba'dahu. Tanda alamat yang nak tunjuk kata Allah Ta'ala terima amalan kita pada bulan Ramadan adalah Allah Ta'ala mentaufikkan amalan itu untuk kita buat selepas daripada bulan Ramadan. Kalaulah Allah Ta'ala bertaufik kita untuk berpuasa sunat lagi pada bulan Ramadan, ingatlah kata itu adalah tanda yang tunjuk kata Allah Ta'ala terima.
Kalaulah Allah Ta'ala beri taufik kepada kita untuk kita boleh bangun diri untuk nak berqiyam selepas daripada kita keluar daripada bulan Ramadan, itu adalah tanda yang tunjuk kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak terima amalan kita. Dan ingatlah bahawa al-istiqamah tu yang kita buat ibadat selepas daripada bulan Ramadan juga menunjukkan kata kita telah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadirin ahli Jumaat yang dikasihi sekalian, dengan sebab itu kita tak boleh nak yakin sikit habuk kata kita telah berjaya pada bulan Ramadan. Kita tak boleh nak yakin sikit habuk kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak terima amalan kita yang kita buat sepenuh bulan ataupun sepanjang bulan Ramadan. Kita tidak boleh nak yakin sikit habuk kata kita keluar daripada bulan Ramadan ini dah kita akan dapat syurga daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan juga selamat daripada api neraka. Malik ibn Dinar, sahabat yang dia banyak beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sentiasa bertahajud, sentiasa berqiyam kepada Allah Ta'ala semua, bukan hanya pada bulan Ramadan sahaja. Satu kalinya dia duduk semaya tahajud, semaya malam, dan juga dia berdoa kepada Allah Ta'ala dengan hal keadaan dia menangis, dia ambil tangan, dia pegang janguk dia yang panjang. Serta dengan doa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Ya Rabb, qad arafta sakinal jannati wa sakinan nar, fa fi ayyi daraini Malik ibn Dinar. Ya Allah, sesungguhnya kamu telah tahu, hai Tuhan aku, kamu telah tahu kata siapa yang mereka akan duduk di dalam syurga dan juga siapa yang akan kena duduk di dalam api neraka. Maka tempat manakah fa ayyu dar, tempat manakah bagi tempat yang seorang lelaki yang nama Malik ibn Dinar ini aku nak boleh duduk mana pada hari kiamat nanti? Belum tentu kata Malik ibn Dinar dia sendiri, belum tentu kata dia nak boleh masuk syurga kedak pada hari kiamat. Habis itu kita kena berdoa lagi, tambah berdoa lagi. Doa yang kita minta untuk nak dapat masuk syurga, kita tambah lagi pada bulan selepas daripada bulan Ramadan. Allahumma inna nas'aluka al-jannah, Allahumma inna na'udzubika minan nar. Seperti mana kita menangis pada bulan Ramadan takutnya daripada api neraka, nak masuknya syurga Allah Ta'ala balas mana perasaan, cuba kita buat perasaan itu, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala terus lagi selepas daripada bulan Ramadan keluar daripada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin ahli Jumaat yang dikasihi sekalian, 10 akhir pada bulan Ramadan ini kita boleh rasa kata beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala pasti kena adanya sabar, kena guna kesabaran kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana ingatlah bahawa sil'atullah, barang yang Allah Ta'ala nak beri kepada kita, nak jual kepada kita adalah harga dia sangat mahal, bukan murah. Dan juga barang Allah Ta'ala yang harga dia mahal itu adalah al-jannah, syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan sebab itu syurga Allah Ta'ala bukan tempat satarana yang kita nak masuk tubik dengan secara yang mudah. Tidak kena guna beribadat kepada Allah Ta'ala pada dunia ni tak. Tetapi mereka yang akan boleh dapat masuk syurga adalah mereka yang sangat penat beribadat, bersabar dalam dunia ini beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ingatlah bahawa hidup dalam dunia ini adalah kita penat, letih dan juga kena banyak beribadat kepada Allah. Itu adalah tujuan asasi. Kalaulah kita kata semaya tahajud, qiyam, puasa, apa sahaja ibadatnya kita rasa kata penat, ini adalah hakikat yang sebenar. Kerana ar-rahah,
Kuam suk sebai ketenangan hati yang tidak ada perasaan penat letih itu tidak ada pada dunia ini. Dia akan adanya apabila kita dapat berjakah. Pada jakah yang pertama daripada kaki kita apabila kita berjakah masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Habis tu dia tanya kepada Al-Imam Ahmad, "Mata najidir raha?" Bila ni kita nak tenang hati, tak ada letih, tak ada penat seperti dari dunia ni. Imam Ahmad jawab kata, "Inda awwali qadamin nad'uha fil jannah." Apabila kita berjakah masuk dalam syurga Allah Taala, masa itulah habis penat, habis letih. Habis belaka yang kita rasa dalam dunia ini. Berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala beri maghfirah, keampunan kepada kita, beri rahmat kepada kita, dan juga catat kita lagi 2-3 hari yang akan lebih lagi daripada bulan Ramadan. Catat kita, ahli keluarga kita, daripada kalangan yang akan dapat kebebasan daripada api neraka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وذرياتنا ومشايخنا وعلمائنا وطلابنا وطالباتنا وأولادنا وبناتنا وجميع المسلمين والمسلمات من النار. اللهم اجعلنا من أتقائك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.